Tutong. Alhamdulillah, Assalamualaikum, selamat pagi Mo Bro, lelaki kita daripada daerah Tutong. Mak Ishti, apa kabarnya Mak Ishti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan segas kita Dini dan juga Hani. Alhamdulillah pada pagi ini saya dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan saya percaya Hani dan juga Dini dalam keadaan yang baik-baik juga pada pagi ini. Ya, syukur Alhamdulillah. Mungkin Majdi dapat terasalah aura kegembiraannya. Kegembiraan. Baik Majdi, memandangkan bulan November ini diketahui juga sebagai Movember, bulan kesedaran kesihatan lelaki. Mungkin Majdi dapat mengongsikan apa antara perkara yang Majdi lakukan untuk menjaga kesihatan fizikal dan kesihatan mental Majdi sebagai seorang lelaki. Ya, secara peribadi kalau saya sendiri memang berkata mengenai kesihatan ini memang satu topik yang begitu penting sebenarnya kerana kesihatan adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni jaga kerana ia dapat melancarkan lagi kegiatan kita ni pada setiap hari. Jadi bagi saya sendiri yang penting sebenarnya untuk menjaga kesihatan bermula daripada pemakanan kita ni kerana apa yang kita makan hari ini akan memberi kesan di masa akan datang. Jadi kita kena perlu kawal pengambilan pemakanan, kurangkan makanan-makanan yang berminyak, yang berlemak maupun yang manis dan juga banyakkanlah meminum air putih. Jadi itu antara bagaimana saya menjaga kesihatan. Memang kalau Dini dan juga Hani tanya kepada rakan-rakan saya, memang saya banyak minum air putih dan juga memang saya kurangkan makan makanan yang berminyak. Kerana pada menjaga kesihatan, jika makan makanan yang berminyak, saya mudah batuk. Jadi sebab itulah saya kurang makan makanan yang berminyak. Jadi yang penting sebenarnya adalah apa yang kita ni makan pada hari ini akan beri kesan di masa akan datang. Itu yang perlu kita terapkan dan juga simpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi jangan bawa Majdi menyucur lah. Itulah. Kalau cucur pisang macam mana Mak Ishti? Kalau cucur pisang memang saya kurang berminat lah. Kalaupun kena beri, selalunya cucur itu akan saya buang dulu minyaknya dengan mengambil tisu, kemudian kita ni simpanlah tisu itu atas cucur itu supaya kurang minyaknya. Itu memang cara saya lah untuk makan. Jadi ia ada ritual ni kalau makan benda-benda yang berminyak. Mesti dilap dululah. Mesti dikeluarkan minyaknya. Mesti dilap dulu. Ataupun saya terbayang ni Mak Ishti, kalau bawa Mak Ishti menyucurkan minum petang, kalau saya dan Hani makan cucur, kalau Mak Ishti saya hidangkan pisangnya sajalah. Yalah. Jadi dia payah digoreng. Dia payah digoreng. Untuk Mak Ishti kan lebih sihatlah. Jadi order cucur pisang dan pisang. Cucur pisang dan pisang. Berikan pisangnya kepada Mak Ishti. Jadi satu pilihan yang baiklah sebenarnya kan? Ya, sebenarnya itu adalah satu kesedaran untuk kita ni bersama juga. Untuk lebih berhati-hati dalam apa yang kita ni konsumsi. Rasanya itu juga cara kita ni untuk menjaga kesihatan diri dan kesihatan bersama. Betul, tepat sekali. Nyorang makan dalam keadaan moderasi sahaja hanya. Kalau untuk nyorang untuk mencapaikan liur kita ni boleh, tapi fikirkan juga berapa banyak yang sepatutnya boleh kita makan yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Baiklah Mak Ishti, satu peringatan yang baik juga yang sangat penting, peringatan mesra lah di awal pagi ni kan Mak Ishti. Baiklah, kita percaya banyak bahan daripada daerah Tutong. Apa kata kita berikan ruang berikutnya untuk Mak Ishti mengongsikan bahan daripada daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan segas kita Dini dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berhujung minggu kepada audio penonton yang masih lagi memilih rancangan pagi sebagai peneman pagi audio untuk edisinya hari ini. Dan kita harapkan agar audio juga dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria saja di hujung minggu ini. Mungkin pada audio yang ingin menikmati cuti bersama keluarga, nikmatilah cuti bis kita dengan penuh semangat dan juga tenangkan diri kerana pada hari esok kita akan tempuhi lagi minggu untuk kita bekerja. Baik, jadi dari daerah Tutong saya kongsikan beberapa info semasa terlebih dahulu, yang mana pada pagi ini berlangsungnya pertandingan nasyid belia masjid anjuran Masjid Kampung Bukit Udal daerah Tutong yang diadakan di masjid berkenaan dan telah pun bermula pada jam 8 pagi tadi. Dan makluman seterusnya pula, di sebelah petang pada sekitar jam 2.30 petang akan diadakan perlawanan akhir kejuaraan badminton di antara kementerian sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-32 tahun 2025 yang diadakan pada sebelah petang nanti pada jam 2.30 petang di gelanggang badminton Kompleks Sukan Daerah Tutong. Dan info seterusnya pula,
Pada hari esok akan diteruskan lagi penutupan sementara bekalan api elektrik yang akan menjejaskan di sebahagian kampung Batamitus, Mukim Kudang daerah Tutong, dan ambil maklum bahawa penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan rangkaian kawat atas volten tinggi di kawasan yang dinyatakan sebentar tadi. Dan kepada para penduduk kampung yang tinggal di kawasan terjejas, sambil maklum ia akan dijalankan pada jam 8.30 pagi sehingga selesai. Baik, itu antara beberapa makluman semasa yang saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada hujung minggu ini, apa kata kita beralih pula untuk menyaksikan bahan visual dari daerah Tutong. Dalam setiap komuniti, terdapat suara-suara yang bukan sekadar memimpin, tetapi juga menyatukan dan bergema di pentas seni. Inilah kisah sekumpulan pemimpin akar umbi yang menjadikan minat dan bakat dalam muzik sebagai jambatan untuk memperkukuh silaturahim, menyemai semangat kerjasama dan menzahirkan jiwa kepimpinan dalam bentuk yang berbeza. Mereka bukan sekadar ketua kampung dan ahli majlis perundingan kampung. Mereka adalah insan berbakat, berjiwa seni dan bersemangat untuk memberi inspirasi kepada generasi seterusnya. Inilah lahirnya Copacabana Band, sebuah kumpulan muzik yang berjiwa masyarakat. Idea penubuhan Copacabana Band ini tercetus daripada semangat kebersamaan antara penghulu, ketua-ketua kampung dan ahli majlis perundingan kampung di daerah Tutong. Kami sering terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan, dan daripada situ timbul idea untuk menggunakan muzik sebagai wadah untuk mengeratkan hubungan masyarakat. Nama Copacabana ini menjadi simbol kepada keceriaan, perpaduan dan semangat komuniti yang kami bawa bersama. Ahli terawal dalam kumpulan ini bermula dengan saya sendiri yang bermain gitar dan berkebolehan menyanyi bersama Ketua Kampung Birau dan Kebiak, iaitu Awang Masburah bin Suhaili, yang boleh memainkan pelbagai alat muzik seperti gitar dan gambus, serta Ketua Kampung Penanjung Awang Muhammad Arifin bin Haji Akib yang mahir bermain drum. Dari gabungan minat kami bertiga, inilah tercetusnya idea untuk menubuhkan Copacabana Band. Seterusnya, kami menjemput beberapa ahli majlis perundingan kampung yang juga berbakat dan berpengalaman dalam bidang muzik, termasuk pemain keyboard Awang Muhammad Barudin bin Zaid dan gitaris utama Awang Muhammad Hakim bin Abdullah Anai dan gitaris kedua Awang Philip bin Tinggang. Untuk melengkapkan kumpulan ini, penyanyi pula kami pilih daripada kalangan penghulu dan ketua-ketua kampung yang mempunyai bakat dalam nyanyian. Gabungan semua ini menjadikan Copacabana Band sebuah kumpulan muzik komuniti yang benar-benar mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan di peringkat akar umbi. Kami semua memang sudah biasa bekerjasama dalam urusan masyarakat. Apabila menyedari masing-masing ada bakat dalam muzik, kami putuskan untuk menubuhkan satu kumpulan yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga menjadi contoh bahawa kepimpinan boleh dekat dengan rakyat melalui seni. Idea penubuhan band ini tidak datang dari sekadar keinginan untuk berhibur. Ia tercetus daripada hasrat tulus untuk mewujudkan satu ruang yang menyatukan hati dan minda mereka yang berkongsi minat dalam dunia muzik. Dalam kesibukan menjalankan tanggungjawab terhadap penduduk kampung, mereka menyedari bahawa muzik adalah bahasa universal, bahasa yang menyatukan tanpa batas usia, latar atau kedudukan. Dari situ timbul satu idea bahawa kepimpinan tidak hanya diukur melalui keputusan mesyuarat, tetapi juga dari kemampuan memupuk keharmonian melalui seni dan budaya. Band ini menjadi platform untuk berkumpul dan berinteraksi secara lebih santai, membina semangat kekitaan di antara pemimpin akar umbi.
Setiap sesi latihan bukan sekadar waktu untuk bermain muzik tetapi juga ruang untuk berbincang, bertukar pandangan dan menyalurkan idea-idea baharu bagi kemajuan kampung masing-masing. Lebih daripada itu, penubuhan band ini menggambarkan wajah sebenar pemimpin masa kini yang serba boleh, dinamik dan dekat dengan masyarakat. Mereka tidak hanya mahir dalam urusan pentadbiran dan kebajikan penduduk, tetapi juga mampu menonjolkan bakat seni yang menjadi sebahagian daripada identiti bangsa dan warisan kita. Melalui irama, melodi dan lirik tersirat mesej kepimpinan, kasih sayang terhadap komuniti dan keazaman untuk terus berbakti. Muzik menjadi wadah untuk menyampaikan nilai-nilai murni, semangat perpaduan, rasa syukur dan keindahan hidup bermasyarakat. Dalam setiap persembahan, terselit satu harapan agar generasi muda melihat bahawa kepimpinan bukanlah sesuatu yang kaku, tetapi sesuatu yang hidup, berjiwa dan boleh diraikan dalam pelbagai cara termasuk melalui seni muzik. Bagi pemilihan genre muzik kumpulan ini, ianya tidaklah terkait terikat dengan mana-mana pemilihan, tetapi ianya adalah satu jenis komunikasi mengikut suasana dan keperluan yang ingin disampaikan. Jadi dengan cara menyanyi ini juga kita ni boleh menyampaikan mesej melalui dengan pemilihan-pemilihan muzik, genre-genre apa hendak dibawa. Terutamanya kita ni ingin meliputi semua masyarakat, termasuklah golongan-golongan warga-warga mas, golongan remaja, belia dan sebagainya. Jadi keperluan ini juga adalah sebagai yang paling penting dalam penyampaian muzik yang kami bawakan. Mengenai dengan sambutan orang ramai memberi semangat kepada kumpulan ini, seperti mana yang pernah kita ni ketahui bahawa kumpulan Copacabana ini adalah diasaskan daripada beberapa ketua-ketua kampung, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung dan seterusnya yang menjadi satu kumpulan band yang adalah ni orang baru juga bertapak dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun di dalam persembahan pertama kami dalam meraihkan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi daerah Tutong telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, terutamanya dari penduduk-penduduk mukim dan kampung. Harapan terhadap masa depan Copacabana dalam dunia tempatan tidaklah besar sangat dalam harapan saya bagi kumpulan Copacabana ini. Bukanlah mungkin juga sampai kepada peringkat yang lebih tinggi macam merakamkan lagu dan sebagainya. Tetapi sebenarnya harapan ini, objektif kumpulan ini ditubuhkan adalah semata-mata untuk mengeratkan kerjasama di antara penghulu-penghulu mukim dan ketua kampung. Di samping itu sebagai cara kaedah-kaedah komunikasi untuk sentiasa dalam jurusan yang sama, terutamanya dalam bekerjasama dalam memikirkan cara atau solusi-solusi yang perlu digunakan pakai dalam kerja-kerja harian ketua penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung. Dengan cara ini juga, dengan cara berhibur juga, tetapi berhibur itu bukanlah berhibur yang sehingga akan melupakan perkara-perkara yang wajib sebagai tugasan penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung, tetapi ia berhibur menjurus kepada kerjasama yang lebih mantap dan padu. Dan mudah-mudahan dengan penubuhan kumpulan muzik ini bukan saja membuka ruang atau minda kepada anak-anak belia atau anak-anak buah kampung atau anak-anak buah mukim untuk bergiat dalam apa jua aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, yang membawa kepada kebaikan dan menjauhkan daripada aktiviti-aktiviti yang kurang sihat dan menjauhi daripada aktiviti-aktiviti yang orang yang tidak bermoral dan sebagainya. Penubuhan band ini adalah simbol kekuatan komuniti yang menunjukkan bahawa apabila hati disatukan oleh semangat, minat dan tujuan yang sama, tidak ada yang mustahil.
Daripada ruang latihan kecil, kini mereka berdiri di pentas membawa nama kampung, daerah dan bangsa dengan penuh bangga. Setiap petikan gitar, setiap hentaman drum, setiap bait lagu adalah cerminan semangat kepimpinan akar umbi yang sentiasa hidup dalam denyut nadi masyarakat. Semoga usaha ini menjadi contoh bahawa dalam setiap pemimpin tersembunyi bakat yang menunggu untuk digilap dan dalam setiap nada muzik tersembunyi kekuatan untuk menyatukan jiwa-jiwa yang berbeza. Inilah irama yang menyatukan Copacabana Band, satu simbol kesatuan, kreativiti dan kepimpinan yang berjiwa seni.